Hai semua. Hai. Uh, Selamat datang ke sesi celoteh Dr. Mala. Okey, saya nak recap sikit tentang sesi live yang saya go through dengan Facebook page Kuala Lumpur Asia Malaysia. So, hi di Fadila. So, saya ada share ilmu tentang breast cancer bersama pakar radiologi Dr. Wahida tentang kesedaran payudara dan banyak ilmu yang saya dah share di video tersebut. Kamu boleh tengok, saya ada share dalam wall saya, boleh scroll lepas live ni, you all boleh nampak video tersebut yang saya dah share semua. Saya tak nak ulang balik ilmu yang saya dah share dalam video yang tadi. Cuma saya nak tekankan bahawa kita nak ingatkan sekali lagi, satu-satunya cara untuk kita menang daripada breast cancer adalah bila kita detect awal ya. Dan dalam video yang sama juga saya ada share tentang kisah peribadi saya, bagaimana kanser payudara menjadi taufan dalam hidup saya yang saya menyesal tak sudah sampai ke hari ini. Saya ada share dalam wall itu, dalam video tersebut. So viewers boleh cari video tu. Betul-betul bawah video ni memang ada memang ada link tu, saya dah share, boleh tengok ya. Alright, so hi Cik Ain ya. Hi Shikin, hi Bella, hi everyone. So saya nak tambah sedikit sahaja, ada beberapa soalan yang saya tak jawab dalam sesi live tadi. Yang pertama, kalau ada ketulan yang bukan kanser, bolehkah ia berubah menjadi kanser di kemudian hari? Jawapannya boleh, walaupun sangat jarang. Jarang-jarang berlaku tetapi masih boleh. Jadi bila saya bercakap tentang jarang, apabila saya buat satu scientific paper ataupun journal study, mungkin saya kurang menekankan tentang kejarangan tersebut ya. Tetapi bila saya berborak dengan kamu sebagai pesakit ya, anda pesakit dan saya perawat kamu, I cannot stop from emphasizing jarang itu, sebab saya tak tahu jarang itu akan berlaku kepada kamu ataupun orang lain. Saya tak tahu. Alright, so kalau ada ketulan yang bukan kanser dan kamu risau dan kamu bertanya, bila kamu bertanya, sah-sah kamu risau sebenarnya ya. So kalau ada ketulan sebegitu, jumpa dengan pakar radiologi ataupun pakar surgical, kamu boleh dapatkan appointment di fasiliti kesihatan kerajaan ataupun swasta untuk dapatkan rawatan lanjut ya. Kadang-kadang kita boleh buang ataupun kita boleh ambil sampel untuk dihantar ke makmal untuk kita tengok di bawah mikroskop apakah nature of sel tersebut, sama ada dia kanser atau tidak. Kalau risau boleh buang sahaja, tak ada masalah. Alright, thank you so much. Siapa yang bagi like banyak-banyak tu sayang. Alright, thank you Puan Diana, thank you Pugunis. Alright, soalan lain yang saya tidak jawab adalah doktor, kalau mak saya ada kanser payudara dan saya belum berumur 40 tahun, patut tak saya buat mammogram ataupun ultrasound? Okay, most likely kamu kena buat mammogram lah lebih baik. Kalau nak buat blood test, boleh buat BRCA gene ataupun CA125 ataupun 153. Dan biasanya kalau kamu dah ada risiko begitu, kamu akan go through kedua-dua test, iaitu mammogram dan juga ultrasound. Alright, dan lagi satu soalan adalah kalau ada ketulan yang bukan kanser, masih boleh memberi susu ibu atau tidak? Jawapannya boleh. Kalau kamu ada ketulan dan telah disahkan oleh doktor yang ianya bukan kanser ya, contohnya ia adalah fibroadenoma, ketulan daging ataupun lipoma, ketulan lemak, kamu masih boleh memberi susu ibu tanpa sebarang masalah dan tanpa sebarang risiko kepada anak kamu. Cuma kalau ketulan itu suspicious,
tak pasti kanser atau tidak, ataupun ketulan tersebut telah disahkan kanser, kamu perlu rujuk kepada perawat kamu, doktor yang tengah memberi rawatan, sama ada kamu masih boleh beri susu ibu ataupun perlu pam dan beri, ataupun perlu diberhentikan buat sementara waktu. Ya, ia semua bergantung kepada stage of the cancer dan juga rawatan yang kamu tengah terima. Alright. Satu lagi soalan yang saya kira sangat-sangat penting, yang saya nak berikan keterangan dan saya nak share di sini supaya semua wanita boleh ambil iktibar adalah, doktor, kalau breast cancer, adakah satu belah payudara saya akan dibuang? Maksudnya saya akan hidup dengan satu payudara for the rest of my life ke, doktor? Alright. Bukan, ya. Bukan. Siapa yang dengar live hari ni, tolong share dekat wall kamu, tolong letak caption, kanser payudara tak semestinya bermaksud kamu akan kehilangan satu payudara ataupun kedua-dua payudara. Bukan, ya. Kalau ketulan itu masih kecil, hanya ketulan tersebut yang akan dibuang. Kalau ketulan itu kecil ke sederhana, mungkin sebahagian daripada payudara saja akan dibuang, ya, sama dalam pectomy or things like that. Kalau ketulan itu besar sehingga melebihi separuh daripada 1/3 ataupun separuh daripada saiz payudara kamu, yang mana pakar yang merawat merasakan bahawa perlu buang ke seluruh payudara tersebut, yes, kamu perlu membuat pembedahan untuk buang. Alright, so kita panggil mastectomy. Ya, tapi saya nak beri reassurance dalam teknologi perubatan hari ini, kalau itu yang kamu risaukan, ya, kehilangan sebelah payudara, kita masih boleh tackle the problem sebab kita ada teknologi one step breast reconstruction. Ya, dalam pembedahan yang sama, kamu akan go through pembedahan buang payudara, dan selepas doktor pakar yang pertama buang payudara itu, doktor pakar yang kedua, iaitu biasanya plastik surgeon, mereka akan buat pembedahan pada waktu yang sama. Sebelum kamu sedar daripada pingsan, dia akan buat lagi satu pembedahan untuk letak balik payudara, kita panggil breast reconstruction. Dia akan ambil tisu daripada bahagian badan yang lain, ya, contohnya peha, belakang ataupun di perut, dan bina sebagai breast tissue untuk kamu ada sensation yang kamu ada kedua-dua payudara. Jadi apabila kamu tidur, kamu ada dua payudara, payudara yang berkanser dah buang, bila kamu bangun balik, kamu akan sedar dengan masih kedua-dua payudara, cuma payudara yang kanser tu dah tak ada, kamu ada sel payudara yang baru. Of course, sel payudara baru ni tak 100% serupa dengan sel payudara yang asal, ya. Tak ada siapa yang boleh cipta balik sesuatu yang Tuhan sendiri yang cipta. Manusia tak mampu, kita hanya boleh hampiri to near normal, near the same, right? Tapi at least teknologi tersebut memberi kamu satu bantuan dari segi mentally, ya. Kamu kurang depressed, kamu kurang stress atas kehilangan sebuah payudara, alright? Teknologi yang saya cakap atau perawatan yang saya cakap ni biasanya kalau di institusi rawatan swasta, kamu boleh dapatkan, tak ada masalah, sama ada di cover oleh insurans atau tidak. Kamu kena check dengan ejen kamu, kamu kena check dengan insurans kamu. Doktor akan tolong sedaya upaya. Kepada yang mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan, kamu boleh bertanya tentang kewujudan rawatan sebegini dengan perawat kamu, dan doktor akan cadangkan apa yang terbaik. Alright? Bukan semua orang sesuai dengan breast reconstruction, bukan semua orang boleh, bukan semua doktor boleh buat, tetapi sebagai pesakit kamu ada option, kamu ada cara untuk hilangkan kerisauan dan kegusaran dalam diri kamu. Alright, so itu sahaja, dan saya sebenarnya buka live ni sebab kalau ada soalan saya akan jawab. Thanks Diana, you have been showing so much of love. Thanks Diana so much. Saya buka live ni. Thank you Shida Zali, thank you Syarah Din, thank you Norma, thank you Raida, hai Tilak. Alright, dan saya buka sesi live ni sebenarnya sebab nak bagi tahu saya ada buat satu giveaway contest sempena Pink October month ini. Saya nak give away saya punya Pre-Love Medila Double Breast Pump dan juga semua aksesoris yang saya ada berkaitan dengan breastfeeding, sebab saya dah tak akan gunakan semua Pre-Love. Saya akan bagikan secara free, saya akan postkan kepada kamu. Macam mana kamu nak join contest, saya dah post dekat wall saya, so boleh letak hashtag yang saya dah cakap, Pink October Columbia Edu Ceras.
cancer is not quarantine dan hashtag celoteh Dr. Mala di ruang komen, tag kawan-kawan kamu dan share di wall kamu. Semoga dalam bulan 10 ini, bulan Oktober ini, kita beri kesedaran kepada sebanyak mungkin kawan-kawan dan ahli keluarga rakan-rakan supaya mereka come forward, datang ke depan tanpa rasa segan silu dan buat pemeriksaan kanser payudara. Alright, so saya akan announce pemenang pada pagi Ahad 4 Oktober pukul 8 pagi dan dalam sesi tersebut saya tahu memang Ahad awal, tapi saya nak suruh kamu semua bangun tidur awal. Saya pun cuti, so saya akan cuba untuk bangun awal dan dalam sesi tersebut saya nak share dengan kamu cara untuk buat pemeriksaan payudara kendiri dan apa umur paling muda yang kamu kena suruh seseorang perempuan itu buat, dan apa pula role of check payudara kendiri ini pada orang lelaki, risiko dan lain-lain lagi. Saya akan sharekan pada hari Ahad 4 Oktober 8 pagi. Jangan lupa tag kawan kamu ramai-ramai, share banyak-banyak. Saya bukan buat ini untuk dapatkan duit ataupun untuk cari populariti, bukan. Niat saya hanya satu, kalau boleh, kalau hanya seorang pun wanita yang tergerak hati untuk buat screening lepas tengok video ini ataupun status ini ataupun celoteh ini, saya akan rasa sangat-sangat happy sebab niat saya hanya untuk menolong orang di sana. So kalau kamu share dan kamu dapat tolong rakan-rakan ataupun ahli keluarga di sekeliling kamu, then the credit goes to you. Alright, so thank you very much. Selamat hari Jumaat. Have a beautiful Friday. Saya jumpa kamu lagi di sesi live pada hari Ahad pagi. Alright, thank you. Bye.